Kira-kira jam 12 tengah malam, seorang wanita baru pulang dari tempat kerja. Setiba dia di apartmennya, dia membuka pintu lalu terus berjalan masuk ke dalam rumah. Sedang dia berjalan masuk ke dalam rumah, pada ketika itulah dia terdengar bunyi seseorang bernafas dengan berat tetapi perlahan-lahan. Bunyi nafas itu seolah-olah seperti seseorang kelitihan selepas berlari. Dia mula berasa takut untuk terus masuk ke dalam rumahnya. Dia kemudian meminta tolong kepada jiran untuk menemaninya masuk ke dalam rumah. Apabila salah satu pintu bilik tidur dibuka, alangkah terkejutnya dia apabila mendapati rakannya menggeliat kesakitan dan seluruh tubuh rakannya itu diikat dengan tali rafia. Terdapat juga darah di seluruh kepala rakannya itu dan mangsa berada dalam keadaan nazak. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian, mangsa sepatutnya pulang ke Kelantan selepas tinggal beberapa hari di rumah rakannya. Dua orang rakan mangsa itu bernama Hanani dan Zalina. Pada sebelah pagi hari kejadian, Hanani dan Zalina meninggalkan mangsa seorang diri di rumah mereka selepas mereka berdua bertolak ke tempat kerja masing-masing. Zalina telah meninggalkan segugus kunci rumah miliknya kepada mangsa. Seperti yang dirancang, mangsa akan menyerahkan kunci rumah tersebut kepada Zalina apabila mereka bertemu di stesen bas petang nanti, di mana mangsa akan menaiki bas pulang ke Kota Baru, Kelantan. Kira-kira jam 6 petang pada hari kejadian, Zalina ada menghubungi mangsa melalui telefon untuk mengingatkannya tentang pertemuan mereka di stesen bas. Namun begitu, panggilan telefon itu tidak dijawab dan Zalina terus mengirim SMS kepada mangsa. SMS itu telah dibalas oleh mangsa. Kandungan SMS itu berbunyi, "On the way, jalan jam, hari hujan." Zalina menunggu mangsa dengan sabar dan akhirnya Zalina berasa hampa kerana mangsa tidak pernah muncul di lokasi seperti yang dijanjikan. Zalina pun menghubungi telefon bimbit mangsa sekali lagi, namun kali ini tiada kedengaran bunyi deringan. Penantian Zalina adalah sia-sia. Kira-kira jam 8 malam, Zalina pun pulang ke apartmennya. Zalina melihat pintu rumahnya dalam keadaan berkunci. Dia mendapati mangga kunci jenis solek berkunci di pintu jeriji dan pintu kayu pun berkunci. Zalina cuba membuka pintu itu dengan menggoncangnya dengan kuat tetapi tidak berhasil. Zalina tidak dapat masuk ke dalam rumah kerana tiada kunci spare padanya ketika itu. Zalina kemudian membuat keputusan untuk menumpang sekejap di rumah jiran sementara menunggu Hanani pulang. Kira-kira jam 12 tengah malam, Hanani pulang dari tempat kerja. Hanani membuka pintu jeriji setibanya dia di rumah. Ketika melangkah masuk ke dalam rumah dan membuka lampu, Hanani mendapati beg pakaian mangsa masih berada di ruang tamu. Sewaktu dia berjalan lebih jauh ke dalam rumah, dia terdengar bunyi seperti seseorang bernafas dengan berat tetapi perlahan-lahan seolah-olah keletihan selepas berlari. Bunyi nafas itu datang dari dalam rumahnya tetapi dia tidak dapat mengesan punca bunyi itu datang dari bahagian mana. Semasa dia cuba mencari-cari suara nafas itu, pada ketika itulah Hanani terdengar pintu rumah jirannya dibuka dan tidak lama kemudian dia melihat Zalina dan jirannya berdiri di pintu rumahnya. Zalina memberitahu Hanani bahawa dia tidak mempunyai kunci untuk membuka pintu rumah kerana dia telah meninggalkan kuncinya kepada mangsa. Mereka kemudian mendengar bunyi suara nafas itu semakin kuat dan mereka semua terlalu takut untuk terus berada di dalam apartmen itu. Nasib baik pada ketika itu seorang lelaki yang mereka kenali sebagai Boy, yang kebetulan Boy menaiki tangga dalam perjalanan menaiki blok apartmen dan mereka telah meminta kepada Boy untuk menemani mereka masuk ke dalam rumah. Mereka semua kemudian dapat mengesan bunyi itu datang dari dalam bilik Zalina, tetapi apabila mereka cuba membuka pintu bilik itu, mereka mendapati ianya berkunci dari dalam. Hanani kemudian mencari kunci spare bilik tersebut dan berjaya menemuinya. Mereka berjaya membuka pintu bilik Zalina. Mereka kemudian menghidupkan lampu di dalam bilik itu dan alangkah terkejutnya mereka apabila melihat mangsa menggeliat kesakitan di lantai bilik. Mereka dapat melihat darah di seluruh kepala mangsa dan terdapat seutas tali rafia yang kelihatan telah diikat longgar di sekeliling badan mangsa. Kain batik sarung yang dipakai mangsa pada ketika itu telah dinaikkan ke paras pinggang dan baju yang dipakai mangsa pula telah diselak ke paras dada, manakala separuh rambut mangsa menutup mukanya.
Mereka kemudian menutup seluruh tubuh mangsa dan terus bergegas membawa mangsa ke hospital dengan bantuan ibu saudara Zalina. Hanani dan Zalina pula telah ke balai polis untuk membuat laporan. Apa yang menyedihkan adalah mereka dimaklumkan yang mangsa telah meninggal dunia sejurus tiba di hospital. Apa sebenarnya yang berlaku? Siapa yang menyebabkan dan membawa kematian mendadak ini kepada mangsa dengan cara yang mengerikan dan tragis ini? Pihak polis memulakan siasatan dan operasi memburu suspek kemudian giat dijalankan. Dengan kecekapan pihak polis Diraja Malaysia PDRM, kedudukan suspek berjaya dikesan kira-kira seminggu selepas insiden ini berlaku. Suspek cuba melarikan diri ketika tangkapan dibuat. Walaupun cuba melarikan diri, suspek akhirnya berjaya diberkas polis. Antara barang yang dirampas ketika tangkapan suspek adalah segugus kunci dan telefon bimbit jenama Nokia model 3310. Suspek yang bernama Muhammad Rasid Hashim dituduh membunuh Siti Zawiyah Sudin, 23 tahun, di dalam sebuah rumah di Blok Kekwa, Apartmen Dahlia, Bandar Country Homes, Rawang, Selangor pada 9 Mac 2006, kira-kira jam 3 petang hingga 6.20 petang. Rasid didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh yang memperuntukkan hukuman mati jika disabit kesalahan. Rasid juga didakwa atas kesalahan merogol di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Doktor pakar patologi forensik dipanggil ke mahkamah untuk memberi keterangan. Menurut doktor pakar, ada dua kemungkinan kecederaan yang dialami mangsa menjadi punca kematian, sama ada kecederaan kepala atau perbuatan mencekik itu yang mungkin telah menyebabkan kematian mangsa. Ahli patologi juga berpendapat bahawa kecederaan-kecederaan itu bukan disengajakan dan kemungkinan besar berlaku apabila si mati bertindak membela diri semasa melawan serangan yang dikenakan ke atasnya. Ahli patologi turut mengambil spesimen DNA daripada beberapa bahagian badan si mati untuk dianalisa. Walaupun tiada pisau ditemui di tempat kejadian jenayah oleh pasukan forensik polis, beberapa barang seperti sarung pisau berdarah, sereka elektrik di mana pemegangnya telah patah dengan tompok hitam pada tali putihnya, yang mana menurut Hanani dan Zalina bahawa barang ini tiada di rumah mereka sebelum kejadian, dan akhir sekali tali rafia telah ditemui. Kesemua barang ini juga dibawa ke makmal kimia untuk dianalisa. Analisis profil DNA ke atas semua spesimen DNA yang dikumpul oleh ahli patologi daripada beberapa bahagian badan si mati mengesahkan bahawa spesimen-spesimen DNA itu mengandungi campuran profil DNA daripada kedua-dua, iaitu tertuduh dan si mati. Ahli kimia juga memberi keterangan bahawa dia menemui padanan profil-profil DNA daripada profil campuran itu pada tali rafia, streka elektrik dan sarung pisau. Analisis ahli kimia ke atas spesimen yang ditemui oleh ahli patologi dari luaran vulva, iaitu bahagian kemaluan si mati, sepadan dengan spesimen darah yang diperoleh daripada tertuduh. Rakan mangsa membuat pengecaman ke atas barang yang dirampas ketika tangkapan suspek dibuat, iaitu segugus kunci dan telefon bimbit jenama Nokia. Zalina mengesahkan bahawa gugusan kunci yang dirampas itu adalah kunci yang sama yang dia telah berikan kepada si mati pada 9 Mac 2006. Rakan si mati juga mengatakan yang si mati mempunyai telefon bimbit jenama Nokia, tetapi dia tidak ingat jenis modelnya. Bagaimana Muhammad Rasid dikesan menjadi suspek dalam kes ini? Adakah Zawiyah dibunuh oleh orang yang tidak dikenalinya, atau si mati memang mengenali suspek? Seorang saksi pendakwaan yang bernama Sukri dipanggil ke mahkamah. Sukri juga tinggal di blok bangunan yang sama dengan unit Pangsapuri yang menjadi lokasi kejadian, iaitu Blok Kekwa. Sukri mengatakan bahawa pada 9 Mac 2006, dia tidak bertugas sebagai pengawal keselamatan. Kira-kira jam 2.30 petang pada hari itu, dia sedang menuruni tangga dari unit Pangsapurinya dan terpaksa melalui tertuduh yang dilihatnya berdiri di atas tangga berhampiran tingkat 2. Pada ketika itu juga, dia turut melihat seorang wanita berpakaian kemeja T merah dan berkain batik sarung berdiri di hadapan pintu unit Pangsapuri di mana Hanani dan Zalina tinggal.
Sukri mengatakan dia cukup kenal dengan tertuduh secara penglihatan. Dia juga mengenal pasti tertuduh sebagai adik kepada maknya Hakim, iaitu merujuk kepada fakta bahawa tertuduh adalah adik kepada ibu seorang budak lelaki bernama Hakim. Mengikut keterangan Sukri, tertuduh ada memberi salam kepadanya pada hari itu dan bertanya, "Pakcik nak pergi mana?" Dan Sukri pun menjawab yang dia ingin pergi ke Pekan Rawang untuk membeli memory card. Bukti ini tidak dicabar oleh pihak pembelaan. Sukri telah mengenal pasti tertuduh secara positif tanpa banyak kesukaran. Sukri juga telah mengenal pasti pakaian wanita yang dikatakan dipakai oleh wanita itu yang dilihatnya di hadapan pintu unit Pangsapuri lokasi kejadian. Sukri mengatakan dia boleh ingat wanita itu senyum kepadanya ketika dia pergi melewatinya pada hari itu. Mengenai pengenalan diri terhadap tertuduh, Sukri mengatakan walaupun dia tidak mengenali tertuduh dengan namanya, akan tetapi dia biasa dengan tertuduh. Ini kerana mereka berada dalam kejiranan yang sama dan Sukri tahu tertuduh tinggal bersama dengan kakaknya di apartmen yang sama iaitu Blok Kekwa. Apabila Sukri pulang dari Pekan Rawang kira-kira jam 5 petang, dia tidak lagi melihat tertuduh dan wanita berbaju T merah di tempat yang sama di tingkat 2 di Blok Kekwa. Nilai bukti ini, jika diterima oleh mahkamah, akan terletak pada fakta bahawa ia menunjukkan bahawa terdapat peluang dan akan menunjukkan kebarangkalian bahawa memang tertuduh berada berdekatan dengan si mati sebelum masa anggaran kesalahan ini. Di akhir kes pendakwaan, Hakim bicara mendapati pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Hakim bicara kemudian memerintahkan tertuduh untuk membela diri. Tertuduh memilih untuk memberi keterangan tanpa bersumpah. Apa yang sebenarnya berlaku pada hari kejadian? Tertuduh mengatakan pada hari kejadian, dia dan rakannya yang bernama Roslan telah berjumpa dengan si mati, di mana mereka berkenalan dengan si mati beberapa hari sebelumnya. Tertuduh berjumpa dengan si mati pada hari itu bagi tujuan meminjam wang daripadanya. Secara tepatnya, dia ingin meminjam wang sebanyak RM20 daripada si mati. Menurut tertuduh, si mati tidak memenuhi permintaannya itu kerana si mati mengatakan dia sendiri tidak mempunyai wang. Tertuduh tidak percaya dengan penjelasan si mati itu. Menurut tertuduh lagi, Zawiyah menengking Rasid dan Roslan dengan suara yang lantang supaya meninggalkannya sendirian. Walaupun Rasid dan Roslan merayu agar si mati merendahkan suaranya, Zawiyah didakwa berterusan meminta mereka keluar dari rumah dengan suara yang kuat. Disebabkan itu, tertuduh berkata tanpa dia sedari, dia telah menekuk mulut si mati, manakala pada masa yang sama, dia telah menolak si mati ke dalam rumah supaya tiada sesiapa melihat dia dan Roslan berada di rumah berkenaan dan supaya si mati tidak boleh menjerit lagi. Tertuduh mengatakan pada ketika itu, si mati telah menggigit jarinya dan dia telah bertindak balas dengan menolak si mati dengan lebih kuat. Pada masa itu juga tertuduh mengatakan dia diserang asma tetapi masih bergelut dengan si mati untuk melepaskan jarinya dari gigitan Zawiyah. Menurut tertuduh, si mati menjerit dengan lebih kuat dan kemudian berlari masuk ke dalam salah satu bilik di dalam rumah itu. Rasid dan Roslan mengikut Zawiyah ke dalam bilik untuk menenangkan mangsa tetapi nampaknya tidak berjaya dan selepas itu tertuduh mengatakan dia telah jatuh pengsan kerana asma dan berkata, "Saya tak tahu dan tak ingat lagi apa yang berlaku." Apabila tertuduh sedar dari pengsan, Rasid mengatakan dia melihat ada darah di kepala mangsa. Tertuduh juga berkata dia mendapati Roslan berdiri di sebelah Zawiyah yang dilihatnya terbaring tidak bergerak di atas tilam. Roslan kemudian keluar dari bilik untuk memeriksa sama ada sesiapa akan masuk ke dalam rumah itu ataupun tidak. Pada masa itulah menurut tertuduh, dia ternampak kain batik sarung si mati yang telah dilucutkan sehingga ke buku lali dan si mati hanya memakai seluar dalam dan kemeja T. Apabila melihat Zawiyah dalam keadaan seperti itu, tertuduh mula naik gairah. Tertuduh mengatakan dia terus membelai payudara si mati dan kemudiannya telah pancut di bahagian sulit si mati. Apabila dia melihat darah mengalir keluar dari kepala si mati, dia menjadi panik dan cepat-cepat keluar dari bilik itu. Semasa keluar dari bilik, tertuduh berkata dia ternampak sebuah dompet dan telefon bimbit yang katanya turut dibawa pergi bersamanya. Menurut tertuduh, Roslan masih berada di dalam rumah ketika dia keluar dari rumah tersebut.
Selepas keluar dari rumah itu, Rasid mengatakan dia kemudiannya pulang ke rumah kakaknya. Di dalam rumah kakaknya, tertuduh telah mengemas bagnya dan apabila dia pergi semula ke rumah si mati, dia mendapati rumah itu berkunci dari dalam. Tertuduh mula berasa panik dan tertuduh berkata bahawa dia kemudiannya tidak mengambil berat tentang Roslan lagi dan dia kemudian meneruskan perjalanan ke Pekan Rawang untuk menaiki tren komuter ke KL Central. Tertuduh mengatakan bahawa selepas dia tiba di KL Central, dia telah menyelongkar poket seluarnya dan menemui dompet dan telefon bimbit yang diambilnya dari bilik itu. Pada ketika itu, dia berkata dia juga menemui rantai kunci di dalam poketnya dan dipercayai dia telah mengambil secara tidak sengaja dari bilik itu apabila dia mengambil dompet dan telefon bimbit milik si mati. Menurut tertuduh, ketika dia ditahan polis di Perak beberapa hari kemudiannya, polis turut merampas gugus kunci tersebut daripadanya. Menurut ahli kimia, tiada kesan profil DNA Roslan ditemui daripada kesan manusia yang diperoleh daripada si mati atau daripada spesimen-spesimen yang diperoleh daripada pelbagai barang yang ditemui oleh pasukan forensik polis dari tempat kejadian jenayah. Dalam keadaan berikut versi tertuduh, iaitu apabila dia sedar, dia melihat Roslan berdiri di sebelah si mati yang terlantar di atas tilam. Keterangan versi tertuduh itu tidak langsung mungkin dapat dikekalkan dan merupakan sesuatu yang telah difikirkan adalah rekaan cerita oleh tertuduh semata-mata dan ianya tidak menimbulkan apa-apa keraguan munasabah atas kes pendakwaan. Di akhir kes perbicaraan, berdasarkan penilaian maksimum terhadap keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan dalam kes ini, mahkamah berpendapat bahawa kes prima facie telah ditetapkan terhadap tertuduh. Mahkamah telah memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah menetapkan kes prima facie terhadap Rasid bagi kedua-dua pertuduhan tersebut, iaitu atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan kesalahan merogol di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Ini bermaksud Muhammad Rasid Hashim didapati bersalah di atas kedua-dua pertuduhan itu. Untuk kesalahan merogol, Rasid dikenakan hukuman penjara 18 tahun berkuat kuasa dari tarikh penahanannya dan 5 kali sebatan. Manakala bagi kesalahan membunuh pula, Rasid dikenakan hukuman gantung sampai mati. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Muhammad Rasid Hashim 2011 7 MLJ 845 Mahkamah Tinggi Shah Alam. Nombor perbicaraan jenayah 4531 tahun 2006.